Perhatikan apa yang akan berlaku sekarang, awal pagi 30 Mei. Anda sedang melihat apa yang dilihat oleh pengendali drone Ukraine. Kamera termau hitam dan putih. Dan di bawah sana, askar-askar Rusia sedang tidur 100 km dari garisan hadapan. Jauh dari mana-mana, parit. Betul-betul di dalam wilayah yang diduduki. Mereka rasa selamat di situ, tapi sebenarnya tidak. Lelaki-lelaki ini adalah dari Brigade ke-64. Nama itu sendiri tidak bermakna apa-apa. Tetapi nama sebuah bandar kecil berhampiran Kiev menceritakan segalanya. Bucha. Pada awal pencerobohan pada tahun 2022, tentera Rusia telah menduduki Bucha. Dan apabila mereka berundur, dunia melihat kengerian yang telah mereka tinggalkan. Orang awam dibunuh dengan tangan terikat, kubur besar. Dan brigade yang dikatakan bertanggung jawab atas jenayah-jenayah ini adalah brigade yang sama. Putin sebaliknya menghukum, telah menganugerahkan dia kerana keberanian. 4 tahun kemudian, inilah brigade yang ditemui oleh drone-drone Ukraine ketika sedang tidur. Dan mereka menyerang 21 kali dalam satu malam sahaja. Tanpa seorang pun askar Ukraine menjejakkan kaki ke tanah. Dendam telah dibalas. Tapi itu adalah bahagian yang paling kurang penting dalam cerita ini. Kerana ada satu soalan yang tiada siapa pun tanya. Bagaimana Ukraine berjaya menemui lelaki-lelaki ini? Bagaimana drone boleh sampai ke titik yang tepat pada malam yang tepat 100 km ke dalam? Dan jawapan kepada soalan-soalan ini telah mengubah keseluruhan peperangan. Kerana apa yang mereka gunakan bukanlah senjata. Ia adalah sesuatu yang tidak dijangka yang sehingga tidak lama dahulu digunakan untuk mengemas kini Google Maps. Serangan yang anda baru sahaja lihat itu bukanlah satu nasib semata-mata. Ia juga bukan operasi khas yang dirancang berbulan-bulan. Itu adalah rutin. Satu lagi malam bekerja bagi pasukan yang baru sahaja mengumumkan angka yang tiada tentera dalam sejarah moden pernah dedahkan. Pada 4 Jun, Komander Pasukan Drone Ukraine Robert Brovdi telah menerbitkan laporan tahunan operasi. Menurut kiraan Ukraine yang direkodkan misi demi misi dalam sistem digital yang dipanggil Delta yang menyimpan video dan bukti setiap serangan, pasukan ini sahaja telah menyingkirkan 100,082 askar Rusia dalam 358 hari. Supaya anda faham betapa besarnya perkara ini. Apabila Putin menceroboh Ukraina, pada tahun 2022, dia menugaskan kira-kira 190,000 orang untuk operasi itu. Dia fikir itu sudah cukup untuk menawan seluruh negara dalam masa 3 hari. Kerana satu pasukan Ukraine sahaja dalam setahun telah menghapuskan lebih daripada separuh jumlah itu. Tetapi ada butiran dalam data ini yang lebih mengganggu daripada jumlah keseluruhan. Daripada 100,000 itu, 53,000 telah mati. 46,000 cedera. Lebih ramai mati daripada yang cedera. Ia mungkin nampak seperti statistik. Tidak, dalam semua peperangan abad ke-20, sebaliknya yang berlaku. Dalam Perang Dunia Kedua, terdapat kira-kira 3 orang cedera bagi setiap yang mati. Di Vietnam, lebih daripada 3. Di Afghanistan, hampir 10 orang cedera bagi setiap kematian. Di barisan hadapan Rusia hari ini, kiraannya terbalik. Dan tafsiran yang paling mungkin untuk perkara ini adalah menakutkan. Pihak yang menyerang tidak menyebarkan serpihan secara rawa. Mereka memilih tempat serangan itu akan mengena. Memang benar bahawa angka-angka ini datang dari kedua-dua belah pihak dalam peperangan dan di saluran ini kami sentiasa melabelkan sumbernya, tetapi kecenderungan ini telah disahkan secara bebas. Media Zona, kumpulan kewartawanan penyiasatan Rusia yang mengira kematian menggunakan obituari dan notis pengebumian telah mengesahkan lebih daripada 156,000 anggota tentera Rusia yang terbunuh dengan nama sejak permulaan pencerobohan. Dan menunjukkan tahun 2025 sebagai tahun paling berdarah sepanjang perang dengan 40% lebih banyak obituari diterbitkan berbanding tahun sebelumnya.
Dan kemudian soalan itu menjadi tidak dapat dielakkan kerana pasukan yang bertanggungjawab ke atas 100,000 itu hanya mewakili 2% daripada tentera Ukraine. Bagaimana 2% daripada tentera boleh menghasilkan 1/3 daripada semua yang Ukraine musnahkan dalam perang ini? Dan jawapannya nampak jelas ialah drone. Ya, Ukraine ada drone, banyak daripadanya. Cuma jawapan itu tidak menjelaskan apa-apa. Sebab Rusia pun ada. Kedua-dua negara menghasilkan berjuta-juta drone setiap tahun. Hari ini, drone menyebabkan kira-kira 80% daripada jumlah korban dari kedua-dua belah pihak. Rusia mengambil perkara ini dengan begitu serius sehingga mereka telah menubuhkan sebuah pusat khas yang didedikasikan untuk peperangan drone, Rubicon, dengan misi untuk mengejar Ukraine dalam bidang teknologi dan doktrin. Senjata yang sama dari kedua-dua belah pihak dalam jumlah yang hampir sama. Dan walaupun begitu, hanya satu pihak yang menjadikan senjata itu sebagai mesin yang menyebabkan 100,000 korban. Apabila dua tentera mempunyai alat yang sama tetapi hasil yang bertentangan, penjelasannya bukan terletak pada alat itu. Ia terletak pada apa yang dilakukan dengan alat itu. Dan apa yang dilakukan oleh Ukraine itulah yang akan kita kupas sekarang. Dan jika anda suka memahami peperangan pada tahap ini, bukannya hanya mengulangi tajuk utama, langganlah saluran ini, kerana inilah yang kami lakukan di sini. Transformasi Ukraine berlaku dalam 3 peringkat. Dan setiap satu mengetatkan kepungan sedikit lagi. Gerakan pertama ialah organisasi. Pada Jun 2025, Ukraine mengumpulkan unit-unit drone mereka yang sudah wujud tetapi beroperasi secara berasingan sebelum ini dan menyatukan semuanya dalam satu kumpulan di bawah arahan Brovd. 12 unit menjadi satu jentera. Setiap misi mula direkod dan disahkan dalam Delta. Maksudnya, tiada lagi angka yang dibesar-besarkan secara lisan. Setiap sasaran yang dimusnahkan ada gambar yang diarsipkan. Dan tahu tak apa hasilnya bila mesin ini berjalan? 5,000 misi setiap hari. 1.600.000. Dan 50,000 misi tempur dalam setahun. Dan senarai peralatan yang musnah kelihatan seperti inventari seluruh tentera. 817 kereta kebal. 1,379 kenderaan berperisai. Apache Hibur. 890 sistem artileri. Perhatikan nombor terakhir ini. Artileri adalah pengawal pribadi infanteri. Ia yang membuka jalan untuk askar marah ke hadapan. Tanpa artileri, infanteri marah sendirian. Dan infanteri yang marah sendirian dalam perang ini akan mati. Tetapi organisasi sahaja tidak menerangkan apa yang anda lihat pada permulaan video ini. Drone yang teratur masih memerlukan satu perkara, mencapai sasaran. Dan disitulah datangnya jeritan kedua, pergerakan. Itulah yang melakar semula peta peperangan. Selama bertahun-tahun, terdapat di Ukraine apa yang dipanggil oleh tentera sebagai kill zone, zon kematian. Satu kawasan kira-kira 15-20 km selepas garisan hadapan, di mana apa sahaja yang bergerak boleh dimusnahkan oleh drone. Ia memang kejam, tetapi ia sempit. Sesiapa yang melintasi dengan cepat akan selamat. Sekarang, satu generasi baru drone, jarak sederhana. Ia telah memanjangkan julat itu sehingga kira-kira 100 km. 100 km. Di Luhansk yang diduduki sejak awal perang, Kor Tentera Ketiga Ukraine mendakwa bahawa kini langit dikuasai oleh drone mereka dengan serangan mencapai lebih 200 km ke dalam kawasan musuh. Berisikan tentera Ukraine mengumumkan kawalan tembakan ke atas koridor yang menghubungkan Donetsk ke Crimea dan lebuh raya R-280, arteri utama bekalan Rusia ke selatan, telah menjadi apa yang media panggil sebagai lebuh raya kematian yang telah ditutup untuk lalu lintas awam sejak akhir Mei. Kesan itu sampai jauh. Di Sevastopol, di Crimea, pihak berkuasa pendudukan telah menghadkan bahan api kepada 20 liter setiap orang. Dan hanya untuk kenderaan logistik sahaja. Sebanyak 26,430 lori yang membawa makanan, peluru dan bahan api telah dimusnahkan dalam setahun. Dan di sini kita sampai pada satu perkara yang tidak ramai orang faham tentang perang. Ia tidak dimenangi dalam tembak-menembak, ia dimenangi melalui lori.
Barisan hadapan tanpa bekalan akan hancur. Serangan ke atas Brigade Bucha yang membuka video ini berlaku tepat di kawasan itu, 100 km ke dalam, di mana Rusia menyangka mereka boleh berehat. Tapi sekarang, beri perhatian pada satu masalah. Untuk membunuh pada jarak 100 km, Anda perlu melihat sejauh 100 km. Dan dengan cepat. Kerana sasaran bergerak. Drone yang memburu secara membuta, tuli hanya membazirkan bateri. Ukraine memerlukan mata, dan disinilah bahagian yang saya janjikan pada awal tadi memainkan peranan. Bahagian Google Maps. Dan untuk Anda faham bagaimana ia berfungsi, biar saya ceritakan satu operasi sebenar yang didedahkan oleh Wall Street Journal. Orang Rusia menyembunyikan depot peluru di dalam bekas silo bijirin. Bagi mana-mana drone yang terbang di atas, ia hanya kelihatan seperti silo. Tetapi di telefon bimbit askar Ukraine, mereka menerima imej satelit. Dan cukup dengan membandingkan gambar baru dengan gambar lama di tempat yang sama untuk semuanya kelihatan struktur yang tidak wujud sebelum ini dan kesan tayar lori tentera yang masih baru. Disahkan, drone berlepas. Dan apa yang Anda sedang lihat sekarang ialah gudang peluru Rusia yang sedang dimusnahkan. Imej-imej ini datang dari satelit komersial, swasta. Syarikat utama ialah Ventor dari negeri Colorado, beroperasi dengan rakan kongsi dari Amerika Syarikat, Belanda dan Ukraine sendiri. Dan disinilah bahagian yang kelihatan seperti fiksyen. Ia adalah satelit yang sama yang mengemas kini Google Maps dan memantau aktiviti penangkapan ikan haram. Rangkaian ini sentiasa mengambil gambar 7 juta kilometer persegi setiap hari. Dan ia melintasi titik yang sama sehingga 15 kali sehari. Sebelum ini, gambar seperti itu. Ia untuk dianalisis di sebuah markas di Kiev mengambil masa berjam-jam, kadang-kadang berhari-hari apabila maklumat sampai ke barisan hadapan, sasaran sudah pun pergi. Sekarang gambar itu sampai ke telefon bimbit askar dalam masa 15 minit. Masa antara menemui dan memusnahkan sasaran telah berkurang sebanyak 90%. Menurut Wall Street Journal, ini adalah kali pertama dalam sejarah yang diketahui bahawa imej satelit komersial terus dihantar kepada askar untuk membimbing keputusan pertempuran dalam masa nyata. Fikirkan apa maksudnya dalam praktik. Setiap pasukan kecil Ukraine telah menjadi dua perkara pada masa yang sama. Mata di angkasa dan tukul di udara. Drone itu hanyalah tukul, yang menentukan di mana untuk mengetuk ialah satelit. Dan sekarang Anda pasti tertanya-tanya, sama ada ini komersial, sama ada ia dijual. Kenapa Rusia tidak beli juga? Dia telah mencuba segala-galanya dan setiap pintu tertutup di hadapannya. Membeli imej satelit barat tidak boleh kerana sekatan. Tiada syarikat barat yang menjual kepada Rusia. Bagaimana pula kalau kita improvisasi dengan Starlink? Orang Rusia menggunakan terminal community, diseludupkan untuk berkomunikasi dan untuk meluaskan jangkauan drone mereka sendiri. Sehinggalah pada Februari 2026, sekatan terhadap terminal-terminal ini menjadi sistematik. Menurut Institut untuk Kajian Perang, salah satu pusat analisis yang paling dihormati di Barat, ini serta-merta menghentikan keupayaan Rusia untuk menyerang secara mendalam, bertaruh pada drone gentian optik yang kebal terhadap sekatan. Rusia telah bertaruh. Tetapi, satu-satunya kilang gentian optik di negara itu, di Bandar Saransk, telah terhenti sejak drone Ukraine menyerangnya pada Mei 2025. 4 juta kilometer gentian setahun terhenti. Rusia kini bergantung kepada Cina, malah untuk kabel sekalipun. Dan tamparan paling ironik datang daripada Kremlin sendiri apabila mereka mengekang Telegram. Di dalam Rusia, kerana takut maklumat tidak terkawal, mereka telah memutuskan komunikasi tidak rasmi yang digunakan oleh unit-unit Rusia sendiri untuk berkoordinasi di barisan hadapan. Faham coraknya? Tetapi kelebihan Ukraine bukanlah teknologi yang boleh dicuri atau ditiru. Ia adalah ekosistem. Satelit swasta, syarikat sekutu, program, data mengalir dalam beberapa minit. Dan ekosistem tidak boleh dibeli di tengah-tengah peperangan. Rubicon, pusat perang drone Rusia yang saya sebutkan tadi, sedang mengejar. Tetapi ia sedang mengejar sesuatu yang bergerak lebih pantas daripadanya. Dan hasil daripada semua ini sudah pun terlukis di atas peta.
April 2026. Buat pertama kali sejak Agustus 2024, Rusia mengalami kehilangan bersih wilayah. Mereka berundur lebih banyak daripada mara ke hadapan. Kadar kemarahan Rusia telah merosot daripada hampir 10 km persegi sehari pada tahun lepas kepada kurang daripada 3 tahun ini. Institut itu sendiri secara jujur mengakui bahawa sebahagian daripada penurunan pada bulan April mungkin bersifat bermusim. Lumpur musim bunga menghalang sebarang serangan, tetapi tren ini telah menurun bulan demi bulan sejak November. Dan bukan hanya penganalisis yang mengatakan perkara ini. Anton Gerashchenko, penasihat kerajaan Ukraina, merumuskan keadaan seperti berikut. Kemarahan Rusia hampir terhenti di kebanyakan bahagian barisan hadapan. Hanya segelintir sektor sahaja yang masih mencatatkan kemajuan. Dan korban Rusia hanya semakin meningkat, didorong. Menurutnya ini berlaku tepat kerana kelebihan teknologi. Kemarahan Rusia yang dijanjikan Kremlin telah berjaya dibendung. Ото лопата, ото дрон, а от там багато арти. І псам сьогодні дуже непереливки. Кажи, Sementara itu, serangan jauh ke dalam wilayah musuh telah menjadi rutin. Korvet Boyki terbakar di dok ring Saint Petersburg. Perarakan kemenangan di Moskow tanpa satu pun kenderaan berperisai di jalanan. Anda sudah pernah melihat adegan-adegan ini. Sekarang Anda tahu sistem yang wujud di sebaliknya. Dan menurut institut yang sama, Putin kini beroperasi dengan gambaran palsu tentang barisan hadapan yang dipengaruhi oleh laporan-laporan yang dibesar-besarkan yang diberikan oleh komando tertingginya. Lelaki yang mengetuai perang itu adalah orang yang paling kurang memahami apa yang sedang berlaku di dalamnya. Tetapi angka yang paling penting dalam semua penilaian ini masih belum disebutkan, dan ia adalah satu kiraan yang mudah. Menurut Brovdi, drone Ukraina kini telah menewaskan antara 33.000 hingga 35.000 askar Rusia setiap bulan. Dan Anda tahu berapa ramai askar yang Kremlin mampu rekrut setiap bulan? Antara 33.000 hingga 35.000. Maksudnya, Rusia sekarang kehilangan askar pada kadar yang sama dengan keupayaan mereka untuk menggantikan. Fikirkan apa maknanya? Setiap lelaki baru yang masuk ke dalam tentera Rusia hanya menggantikan yang telah keluar, tentera itu berhenti berkembang. Dan tentera yang tidak berkembang tidak dapat mengekalkan serangan, hanya terus kehilangan nyawa di tempat yang sama. Jika angka-angka ini kekal, dan itulah pertaruhan yang dinyatakan oleh komando Ukraina, perang ini bukan lagi pertarungan kehendak politik. Ia telah menjadi satu persamaan. Dan hari ini, persamaan itu tidak memihak kepada Rusia. Itulah sebabnya dendam terhadap Brigade Bucha adalah bahagian yang paling kurang penting dalam cerita ini. Apa yang Anda lihat pada kamera termal itu bukan serangan. Itu adalah sistem yang berfungsi. Satelit menemui data, turun dalam beberapa menit, drone melaksanakan. Ukraina bukan menang dalam perlombaan drone. Mereka telah menyelesaikan satu persamaan. Dan yang menyelesaikannya bukanlah senjata, tetapi kelajuan maklumat. Dan ini sangat bermakna. Selain daripada perang ini, buat pertama kalinya telah terbukti di medan perang bahawa kuantiti tidak mengatasi maklumat. Negara kecil mana yang boleh menahan serangan kuasa nuklear jika mereka dapat melihat lebih pantas daripadanya? Apakah bukti terbesar bahawa dunia telah memahami mesej itu? Komando Operasi Khas Amerika Syarikat kini sedang mengintegrasikan sistem yang sama untuk askar mereka sendiri. Tentera paling berkuasa di dunia meniru Ukraina. Pelajar telah menjadi guru dan kisah ini baru sahaja bermula. Kekuatan Brovdi menjanjikan untuk menggandakan jumlah pada tahun kedua 200.000 korban. Orang Rusia, mereka mempunyai tugas yang sukar di hadapan. Persamaan ini akan diuji dalam beberapa bulan akan datang dan setiap pergerakannya akan dibincangkan di saluran ini. Jadi, langganlah saluran ini untuk mengikuti segala-galanya bersama kami dan jawab saya di ruangan komen. Adakah Anda rasa Rusia masih mampu mengubah persamaan ini? Atau adakah keadaan sudah berubah sepenuhnya? Sampai jumpa dalam video seterusnya.